Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Macam yang saya dah janjikan dalam video yang hari itu, iaitu video tentang perbincangan tentang kehadiran Kaito Kid dalam movie Detektif Conan Part 1. Kalau channel Zahir Asnam mencapai 800 subscriber, saya akan membincangkan tentang kehadiran Kaito Kid dalam movie Detektif Conan Part 2. So, hari ini saya akan membuat perbincangan tentang kehadiran Kaito Kid dalam movie Detektif Conan Part 2. Dan sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MS Studio yang sudi mempublish video saya, iaitu video tentang hubungan antara Profesor Agasa dan Kaito Kid. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi guys, hari ini kita akan membincangkan tentang kehadiran Kaito Kid dalam movie Detektif Conan Part 2. So ladies and gentlemen, show time. Saya tak ada je. Okay. So, dalam video kali ini kita akan membincangkan tentang kehadiran Kaito Kid. Banyak kali ulang. Dalam video kali ini kita akan membincangkan tentang movie yang seterusnya, iaitu movie yang bertajuk The Lost Ship in the Sky. Di mana dalam movie The Lost Ship in the Sky ni, Kaito Kid pada mulanya telah hadir sebagai Kaito Kid sendiri, dan kemudian dia telah menyamar sebagai seorang anak kapal ataupun seorang pelayan di dalam kapal tersebut. Staf di atas kapal itulah, atas The Lost Ship in the Sky, yang merupakan kapal milik Old Man Suzuki Jirokichi. So dia tujuan dalam movie ni oleh Kaito Kid adalah untuk mendapatkan The Sky Lady, iaitu satu cincin yang mempunyai permata yang mempunyai bintik-bintik warna kuning atas tu, dan the spot warna kuning yang paling besar tu membentuk seorang perempuan, dan permata tu warna macam biru-biru gelap. Jadi permata tu dikenali sebagai The Sky Lady. Jadi target Kaito Kid dalam movie kali ni adalah The Sky Lady itulah. Tapi dalam usaha Kaito Kid untuk mendapatkan The Sky Lady ni, ada satu masalah yang telah berlaku atas kapal tu, iaitu satu kumpulan yang dikenali sebagai Red Siamese. Satu kumpulan yang menggunakan logo kucing berwarna merah dan hitam. So kumpulan ni dia telah pun mencuri satu bakteria yang boleh menjangkiti orang ramai dan berbahaya. Kemudian dia telah pun naik ke atas kapal Old Man Suzuki untuk sebenarnya tujuan mereka adalah untuk mencuri patung-patung Buddha yang terdapat di tempel dekat Nara. Sebab bila diorang buat kekacauan dalam kapal Old Man Suzuki ni, so nanti orang-orang dekat bawah ni, diorang nak pergi dekat Nara tu kan, orang-orang Nara tu nama tempat lepas tu orang-orang dekat bawah ni akan rasa kelam kabut, so semua akan tinggalkan tempat-tempat mereka lah. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang kena tengok dalam movie The Lost Ship in the Sky ni. Tapi kehadiran Kaito Kid dalam movie ni pada mulanya adalah sebagai Kaito Kid sendiri. Kemudian dia telah menyamar sebagai Shinichi Kudo. Kemudian dia telah pergi ke ship kapal milik Old Man Suzuki ni. Pada mulanya dia menyamar sebagai staff anak kapal. Kemudian dia menyamar sebagai Shinichi Kudo sekali lagi apabila dia hampir-hampir ditangkap oleh Rai. Kemudian Kaito Kid yang best dalam movie ni adalah dia telah menyelamatkan Detektif Conan apabila Detektif Conan telah dicampak oleh geng-geng jahat tadi keluar kapal. So bila Conan Edogawa kena campak keluar daripada tingkap kapal tu, dia terus lompat untuk selamatkan Detektif Conan. Kalau korang nak tahu kenapa Kaito Kid ni suka selamatkan Conan Edogawa, komen nak di bawah. Nanti saya akan buat dalam video yang seterusnya. Dalam video yang seterusnya saya akan bincangkan tentang kenapa Kaito Kid ni suka menyamar sebagai Shinichi Kudo dan suka juga selalu juga menyelamatkan Conan Edogawa. So kalau korang nak, komen nak di bawah, dan insya-Allah saya akan buat untuk video yang seterusnya. Kemudian apabila dia telah menyelamatkan Detektif Conan Edogawa telah minta dia untuk menjadi Shinichi Kudo untuk naik balik atas kapal tu. Sebabnya Conan Edogawa nak minta tolong Inspektor Megure untuk bawa naik dengan helikopter. So dia telah menggunakan suara Shinichi Kudo dan dia minta Kaito Kid menyamar sebagai Shinichi Kudo. Kira dalam movie ni best lah sebab Kaito Kid dengan Detektif Conan pair. Kemudian Kaito Kid kata kalau dia tolong Edogawa Conan ni, dia nak Conan jangan menyibuk dalam hal dia. Conan kata, okay, nanti saya cuba yang terbaik lah. Macam tu lah lebih kurang kan. Kemudian dia pun tolonglah Conan, dan akhirnya Conan pun berjaya menyelesaikan misi tersebut. Dia pun berjaya untuk mendapatkan The Sky Lady tu, tapi dia dah pulangkan balik sebab itu bukanlah permata yang dicari. Dalam movie ni jugalah, kalau kita tengok dekat ujung-ujung movie ni, Kaito Kid nak cium Ran, sikit lagi dia nak cium Ran kan. Tapi sebenarnya ada credit scene yang mana dia tak jadi pun cium Ran. Cuma scene tu adalah selepas credit scene. So kalau korang tutup movie tu awal, korang tak boleh tengok. So itu adalah movie yang pertama yang kita bincangkan hari ni, iaitu The Lost Ship in the Sky. Movie yang kedua yang akan kita bincangkan pada hari ini yang ada penampilan Kaito Kid adalah The Sunflowers of Inferno. The Sunflowers of Inferno ini adalah movie yang agak malang sikit lah bagi Kaito Kid. Sebab dalam movie ni Kaito Kid kena frame. So orang jahat itu menjadikan seolah-olah Kaito Kid yang buat semua kejahatan yang ada dalam tu. Dari situ orang jahat mengambil kesempatan atas nama Kaito Kid.
apabila kapal terbang yang dinaiki oleh Old Man Suzuki. Masih lagi tentang Old Man Suzuki dalam movie ni. Old Man Suzuki yang beli painting sunflower tu buat naik kapal terbang. Kemudian bila kapal terbang tu diletupkan, orang ingat Kaito Kid yang buat. Kemudian bila banyak benda jahat, contohnya macam museum yang dia buat untuk pameran tu dibakar, orang ingat Kaito Kid juga yang buat kan. Tapi sebenarnya bukan Kaito Kid yang buat. Macam kita tahu Kaito Kid ni bukanlah satu watak yang jahat. Dia cumalah mencuri itu pun untuk tujuan mencari Pandora, untuk mencari siapakah dalang di sebalik tragedi yang telah berlaku ke atas Kuroba Toichi ayahnya. Jadi dalam movie ni Kaito Kid telah muncul sebagai sekali lagi dia menyamar sebagai Shinichi Kudo. Kemudian dia telah menyamar sebagai Shinichi Kudo lah untuk apabila dia nak menyelamatkan keadaan, konon-kononnya dia nak membantu menjaga The Sunflower Painting tu, dia telah menyamar sebagai Shinichi Kudo. Kemudian dia telah melakukan usaha dia sampailah ke akhir movie lah sekali. Dia telah menyelamatkan detektif Conan Edogawa, dan dia telah menyelamatkan Ranmauri yang terperangkap dalam bangunan tu. Kat situlah baru Kaito Kid bagi tahu Conan sebenarnya dia dah tahu dah siapa orang jahat. Daripada data yang dapat dalam komputer orang jahat tu yang dia baca, dia tahu orang tu sebenarnya ada tujuan untuk membakar. Dan dia nak selamatkan painting tu. Sebabnya dia telah berjanji dengan dia punya pembantu iaitu Konosukeji untuk menyelamatkan painting tersebut. Kalau korang nak tahu kenapa dia nak selamatkan, Konosukeji minta tolong dia selamatkan, korang kena tengok movie ni. Tapi yang best tentang Kaito Kid adalah dia tolong Conan dengan Ran tu. Lepas tu Conan tanya kat dia, sebenarnya apa ni ke plan asal dia nak keluar kan? Sebab dia kata jalan keluar tu dia dah sediakan. Tapi dia kata sebenarnya plan asal dia lain. Tapi kalau dia ikut plan asal dia, tak boleh sebab dengan adanya Ran dengan Conan. Kalau tak, dia je yang berjaya lepaskan diri. So, dia tolonglah Ran dengan Conan ni. Sampai last sekali dia selamatkan Ran keluar daripada bangunan tu. Tapi Conan sendiri survive lah. Sebab Conan macam nak selamatkan painting yang tersangkut tu kan. Sampai kan Kaito Kid kata, ish, dia ni tak habis-habis nak jadi hero macam tu kan. So, dia pun risau tak tentang keselamatan Conan sendiri. Itulah cerita tentang The Sunflower of Inferno, yang mana Kaito Kid telah hadir sekali lagi sebagai Shinichi Kudo dan telah berusaha untuk mendapatkan painting tersebut dengan permintaan daripada Konosukeji. Walaupun dia telah di-frame, tapi akhirnya Edogawa Conan tahulah yang sebenarnya Kaito Kid ni bukanlah orang yang melakukan semua kerosakan-kerosakan yang telah berlaku dalam movie ni. Dan movie yang terakhir dengan kehadiran Kaito Kid pula adalah The Fist of Blue Sapphire. The Fist of Blue Sapphire ni adalah movie yang paling latest, yang mana movie ni keluar pada tahun 2019. Pada tahun 2019. 2019 punya movie The Fist of Blue Sapphire. Yang mana dalam movie ni sekali lagi Kaito Kid kena frame seolah-olah dia yang telah membunuh seorang perempuan yang keluar daripada lift pada permulaannya. Kemudian orang tu nampak dekat Kaito Kid kat cermin tu. Seorang tu frame Kaito Kid. Dan sekali lagi Kaito Kid telah menyamar sebagai Shinichi Kudo. Sebab dia nak menyelesaikan kes ni, Shinichi Kudo lah yang dia menyamar, sebab senang nak menyamar sebagai Shinichi Kudo ni kan. So, dia telah curi pasport daripada Conan Edogawa semua. Dia bawa Conan dalam suitcase tu. Dalam suitcase yang dia bawa yang telah disiapkan dengan oksigen semua. Dia bawa daripada Jepun sampai ke Singapura. Sebab cerita tentang movie The Fist of Blue Sapphire ni, dia punya latar tempat adalah di Singapura. Dia pergi ke Singapura untuk mendapatkan The Fist of Blue Sapphire, iaitu satu great treasure yang telah dipercayai jatuh daripada kapal ketika berlaku peperangan dalam era Lanun dekat Singapura dahulu. Jadi dalam usaha dia untuk mendapatkan The Fist of Blue Sapphire tu, dia telah kena frame sekali lagi dengan watak jahat dalam cerita tu. Kalau korang nak tahu siapa yang jahat sebenarnya, korang kena tengoklah movie ni, iaitu The Fist of Blue Sapphire ni kan. Yang mana dia telah menyamar sebagai Shinichi dan dia telah bekerjasama dengan Shinichi Kudo untuk menyelesaikan kes di sebalik apa yang telah berlaku ni. Dan musuh dia dalam movie ni bukan saja Kogoro Maori dan polis, tapi musuh dia juga adalah Kyogoku Makoto. Kyogoku Makoto ni merupakan boyfriend kepada Sunoko lah. Boleh kita katakan boyfriend lah, sebab dia minat kat Sunoko, Sunoko pun minat kat dia. Dan kita dapat tengok ada satu time tu dia memang bengang gila lah apabila Sunoko betul-betul admire ataupun minat dekat Kaito Kid ni. Kemudian Sunoko boleh cakap masa tu dia ada pula, dia pecah kan, dia remuk kan pedang besi yang dia pegang tu kan. Bahawa watak Kyogoku Makoto ni memang sangat-sangat kuat lah. Yang mana saya rasa watak dia ni sepatutnya bukan berada kat Detektif Conan lah. Watak dia ni dalam tempat-tempat macam One Piece ke kan, macam Naruto ke, macam Dragon Ball lah. Dia One Punch Man ke dia. Bayangkan lah, dia tumbuk boleh pecah batu. Aduh, saya pun memang kuat lah gila watak dia kan. So dia adalah, sebab dia merupakan seorang watak yang tak pernah kalah langsung dalam mana-mana pertandingan karate yang dia masuk. Jadi sebab itulah dia ada kekuatan tu. Maka dalam movie ni pun Kaito Kid hampir-hampir kena tumbuk dengan Kyogoku Makoto ni. Kaito Kid kata, kalau dia tak sempat berundur memang
sakit lah dia kena tumbuk tu kan. Dan dalam scene gaduh ni juga, Conan telah menyelamatkan Kaito Kid dengan sepak bola daripada satu bangunan yang tinggi sebab dia tak nak apa-apa yang berlaku kat Kaito Kid. Sebabnya pasport Conan tu adalah pasport Shinichi Kudo. So kalau apa-apa berlaku dekat Kaito Kid dah tak boleh menyamar di Shinichi Kudo, Conan tak boleh nak balik Jepun lah. So sebab itulah dia tolong Kaito Kid dalam movie ni, Conan tolong dia, dan Kaito Kid pun tolong Conan dalam movie ni untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi best lah, memang last sekali dia pun dapat The Fist of Blue Sapphire itu, Kaito Kid dapat, tapi itu bukan Pandora ataupun bukan gems yang dia cari. So inilah antara movie-movie dengan kehadiran Kaito Kid dalam movie Detektif Conan. Tiga-tiga movie ni memang saya kata best lah. Kalau korang ada masa lapang, kalau korang macam yelah ada masa lapang kan, tak tahu nak buat apa, boleh lah korang layan movie ni. Memang tak membazir masa korang lah. Boleh mengisi masa lapang korang dengan satu perkara yang best lah orang kata kan. Enjoy. So itulah perkongsian saya untuk video kali ini. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Macam biasa saya menyasarkan ataupun saya sedang menuju ke arah 1k subscriber sebelum menjelang tahun 2021, dan impian ini hanya akan jadi kenyataan dengan bantuan daripada anda semua. So jangan lupa tekan butang like di bawah, jangan lupa share, dan jangan lupa juga untuk tekan butang subscribe bagi mereka yang belum subscribe. Bagi mereka yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan jangan lupa komen nak di bawah kalau nak dengar tentang penjelasan dalam video seterusnya yang saya bercadang untuk buat, iaitu video tentang kenapa Kaito Kid suka menyamar sebagai Shinichi Kudo. Dan saya akan terangkan kenapa Kaito Kid selalu samakan Conan juga dalam video ni. So, terima kasih kepada yang sudi menonton. See you in next video. Terima kasih guys.